scam poligami. Ya, scam poligami. Jangan senyum sangat. Jangan senyum sangat sebab kita pakai baju Melayu. Hari ini hari Jumaat. Sesuai untuk dinikahkan. Dan mungkin ada yang tukang jurunikah yang boleh berkata kita di sini. Ya, kita cerita pasal scam poligami ni sebab kalau sebelum ini mungkin mereka dengar macam-macam jenis scam dan tak sangka pula untuk poligami ni pun ada scam juga. Kalau lihat dari segi modus operandinya, kenapa perkara ini berlaku sebab ada permintaan dan juga ada pembekal. Maksudnya dekat sini lelaki-lelaki ni mungkin nak berkahwin tetapi mungkin agak takut nak tanya dekat isteri. Berkemungkinan perkara itu pun salah satu punca lah berlakunya scam poligami. Baik, untuk itu kita mengalu-alukan kehadiran Tuan Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Oleh Persekutuan bersama dengan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sigap bergaya, lebih sigap dari kami berdua ni. Tak, sebenarnya kedua-duanya lebih bergaya pada saya. Mungkin boleh kita mulakan berkaitan dengan satu kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Hari Agama berkaitan dengan scam poligami. Kita baru saja, kita belum reda dengan kartel daging baru-baru ini. Dan sekarang ni ada pula scam poligami. Mungkin penerangan lebih lanjut, pencerahan kepada penonton berkaitan dengan apa sebenarnya yang dibangkitkan perkara ini. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, yang pertamanya masyarakat kena faham apa peranan dan fungsi Jabatan Agama serta Mahkamah Syariah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ke mana permohonan perlu dikemukakan sekiranya ingin berpoligami. Maksudnya mengikut Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga di wilayah persekutuan, khusus untuk 3 wilayah lah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Setiap pemohon yang ingin berpoligami perlu mengemukakan kepada Mahkamah Syariah. Dia perlu, maknanya setiap permohonan ini perlu ada syarat dia. Yang pertama ialah kenapa perkahwinan itu perlu. Itu yang paling penting. Yang keduanya ialah keadaan kewangan, kemampuan dia, lepas tu kewajipan yang perlu dilaksanakan. Dan yang keempat maknanya bilangan tanggungan yang sedang ditanggung dan akan ditanggung. Dia perlu dikemukakan kepada mahkamah. Bukan mudah sebab kita nak pastikan tidak akan berlaku darar syar'i kepada pemohon. Dan kemungkinan bila ini berlaku, maknanya adalah pihak-pihak yang mengambil kesempatan seperti yang disebut tadi. Sebab dalam menimbang setiap permohonan, mahkamah akan melihat yang pertama ialah kenapa perkahwinan poligami ini perlu dilakukan. Yang kedua ialah kemampuan suami itu sendiri, dan ketiga ialah dari sudut kemampuan memberi nafkah zahir dan batin. Dan yang keempat ialah mahkamah pun melihat sekiranya berlaku perkahwinan itu berlaku penginayaan ataupun darar syar'i kepada isteri ataupun bakal isterinya berlaku ataupun tidak. Sebab itulah kemungkinan ada pihak yang mengambil kesempatan sebab ada yang mohon dan ada yang mengambil kesempatan. Dan kadang-kadang pemalsuan sebagaimana yang dimaklumkan kepada saya, pemalsuan berlaku ialah setiap permohonan ini perlu ada dokumen-dokumen yang perlu disampaikan kepada defendant. Sebab suami sebagai plaintiff, isteri sebagai defendant. Dan bila sampai kepada isterinya mungkin sebenarnya borang permohonan ini atau dokumen itu sendiri tidak sampai kepada isinya, tetapi diterima oleh suaminya dengan pemalsuan penerimaan kemungkinan. Yang kedua ialah kemungkinan alamat yang diberikan semasa pengisian borang itu tidak tepat, diberi alamat yang palsu, yang lain. Dan sehingga disebut kemungkinan dokumen itu dianggap tidak sampai. Bila tidak sampai, maka isterinya tidak dapat dipanggil ke mahkamah. Ini yang disebut mungkin berlakunya ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Perkara ini berlaku disebabkan mungkin wujudlah sentimen daripada orang dalam sendiri, daripada institusi penghakiman dalam syariah ini. Jadi adakah perkara ini sebenarnya baru saja berlaku ke, ataupun Tuan Haji melihat perkara ini dah lama dah berlaku, ataupun sekarang ini baru diketengahkan musim-musim PKP ni? Jadi yang ini kita tak dapat pastikan, tetapi saya dimaklumkan oleh rakan kita di Mahkamah Syariah, oleh Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah sini, bahawa siasatan secara menyeluruh akan dilaksanakan. Dan kemungkinan perkara ini sebelum ini berlaku sebab bila ada orang yang nak berkahwin dan dia tidak mahu isteri dia tahu, ataupun dia tidak mahu berlaku masalah dengan isterinya yang sedia ada ataupun keluarga yang sedia ada, ataupun mungkin dia mengambil kesempatan atas kelemahan bakal isterinya yang ada ini. Maknanya mungkin dia tidak mahu untuk bertanggungjawab nanti ataupun sebagainya. Ini yang mungkin kita rasakan
perkara-perkara ini menyebabkan berlaku pemalsuan dan penipuan. Dan saya difahamkan bahawa siasatan akan dilaksanakan dan sama ada ia berlaku lama atau berlaku tempoh PKP ini saya rasa mungkin sebelum ini dah berlaku cuma tidak disedari ataupun sebagainya. Sebab sindiket ini ataupun skema poligami ini mungkin licik lah. Betul. Sebab kalau ada orang nak berkahwin, istilahnya ada penawaran, mungkin ada orang yang menawarkan perkhidmatan yang mungkin bagi memudahkan. Betul. Dan perkataan mudah tu saya percaya yang menjadi jerat kepada segalanya. Okey, kita cerita mengenai scam, penipuan dan ini poligami, perkahwinan. Bagaimana sebenarnya modus operandi kedua-dua sekiranya memang benar berlaku seperti yang didakwa ini? Maksudnya kalau ada permintaan, contoh Fazli, permintaan. Tak payah saya. Okeylah, bolehlah. Kita bertiga je ada di sini. Dan yang ingin menyelesaikan adalah dari pihak saya. Apa sebenarnya yang boleh dilakukan di antara kedua belah pihak ini mungkin lebih memudahkan proses tersebut? Dia sebenarnya semajang saya menjadi pengarah Jabatan Agama Islam dan Persekutuan 2 tahun lebih. Memang ada kadang-kadang pihak yang mendatangi saya kata memohon untuk berpoligami. Dia kata difahamkan ada pihak yang boleh memudahkan. Macam mana Jawi boleh memudahkan? Saya kata kita perlu mematuhi segala akta yang berkuat kuasa, iaitu akta undang-undang keluarga. Bermaksud ada pihak yang cuba untuk membuat penawaran. Bila ada pihak yang cuba membuat penawaran, kalau kita sebagai penjawat awam, kita patuh kepada akta dan undang-undang yang berkuat kuasa, maka kita akan menolak permintaan mereka dan mereka akan cari lagi. Dan ketika inilah akan wujudnya dikatakan ulat-ulat. Kita sebut ulat-ulat. Ulat-ulat yang mengatakan bahawa dia mempunyai kenalan di agensi-agensi tertentu yang membolehkan. Dan mungkin masa itu ada pihak yang maksudnya melihat adanya ruang itu sendiri sebagai contoh, dia kata tak apa, sebagai contoh perkara ini mudah saja mungkin dengan dokumen-dokumen yang sedia ada tu mungkin diberitahu. Dan kalau suami boleh untuk meniru tanda tangan isteri sebagai contoh, berlakulah pemalsuan penerimaan dokumen. Di sini ini berlaku kadang-kadang. Dan sebenarnya pemohon sebenarnya tidak tahu di peringkat asalnya. Tetapi bila adanya pihak-pihak yang mungkin memberi ruang dan juga jalan, berlakulah di situ satu pemalsuan. Dan pemalsuan ini sebenarnya kalau pemohon dan juga pihak-pihak tertentu memahami ada undang-undang yang berkuat kuasa yang boleh dikenakan kepada mereka. Sebab itulah kita minta agar mereka ni memahami setiap perkahwinan ni ada akta dan juga undang-undang yang berkuat kuasa. Okey, baik Tuan Haji. Apabila seseorang itu ingin berpoligami, secara ini pintu belakang lah. Mereka ni dah memalsukan dokumen-dokumen tersebut dan telah pun selesai lah. Ada majlis akad nikah dan sebagainya. Akhirnya dah berkahwin lah. Dan pasangan ini telah pun dikurniakan anak. Bagaimana Haji dari segi hukum syaraknya, hukumnya bagaimana? Anak itu bagaimana, statusnya bagaimana Haji? Okey, dalam konteks pemalsuan dan penipuan itu ada akta dan undang-undang yang berkuat kuasa. Dalam konteks kelulusan itu sendiri, mahkamah maknanya yakin bahawa dokumen yang dikemukakan itu adalah dokumen yang genuine. Sebab itu mahkamah membuat pertimbangan bergantung kepada dokumen dan akuan yang dibuat oleh pemohon dan juga saksi-saksi yang dipanggil. Jadi mahkamah apabila tidak tahu bahawa ada berlaku pemalsuan atau penipuan, dia akan membuat keputusan dan buat pertimbangan berdasarkan kepada apa yang dikemukakan ketika itu. Dan bila berlakulah selepas itu adanya pihak yang memaklumkan berlaku pemalsuan, itu isu yang lain. Maknanya kita anggap bahawa anak itu adalah anak yang selepas saja suatu permohonan itu dilakukan mahkamah, barulah bawa ke Jabatan Agama yang berkaitan, barulah proses permohonan nikah itu dilaksanakan seperti biasa. Dan bila diijab kabul, sahlah pernikahan itu. Cuma apabila dah berkahwin, contoh maknanya setahun 2 tahun, tiba-tiba isteri pertama tahu, buatlah aduan kepada mahkamah ataupun pejabat agama, berlakulah siasatan. Ketika itulah makna pihak-pihak yang terbabit dengan pelanggaran undang-undang boleh didakwa di bawah mahkamah. Ada 2 seksyen yang berkaitan. Seksyen yang pertama ialah Seksyen 38 Akta Undang-Undang Keluarga, iaitu Akta 303. Maknanya
bagi yang nak berhajat untuk membuat penipuan ataupun pemalsuan akuan kena dengar bahawa dalam Akta 303 Seksyen 38, mana-mana orang bagi maksud mendapatkan suatu perkahwinan di bawah akta ini dengan sengaja membuat satu akuan atau penyataan yang palsu, maka orang itu melakukan satu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi 1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Ini seksyen yang pertama, seksyen 38. 1,000 atau 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya. Seksyen 30 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, Akta 559, di bawah kesalahan memberikan keterangan dan pemakluman palsu. Ini sebut tadi akuan palsu tu. Mungkin maknanya menipu tanda tangan isteri itu yang paling ataupun menipu alamat sehingga dokumen-dokumen tidak dapat disampaikan kepada defendant dan akhirnya isterinya tidak dapat hadir ke mahkamah dan mahkamah buat keputusan based on keterangan. Ya, mana-mana orang yang memberikan keterangan palsu atau memalsukan keterangan bagi maksud ia digunakan dan apa-apa peringkat dalam suatu prosedur kehakiman di mahkamah adalah melakukan satu kesalahan yang apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Maknanya ini antara akta atau undang-undang yang berkuat kuasa dan kita perlu faham bahawa biarlah suatu perkahwinan itu perlulah ikhlas. Yang kedua tujuannya baik. Yang ketiga seorang suami yang gentleman macam you all berdua ni. InsyaAllah. Dia pastinya akan berani untuk menyatakan kehendak dan keinginan. Sebab perkahwinan kita biarlah dengan hati yang ikhlas untuk apa? Untuk bahagia. Betul. Til jannah kata orang muda lah. Betul. Sehingga til jannah. Nasib baik isi saya punya ni sign susah. Oh susah? Kau tak ada hati pun. Nasib baik ya. Tuan Haji, terima kasih banyak atas sudut kami. Saya kira penerangan yang sangat baik sebab kita menjangkakan bahawa scam poligami itu modus operandinya sukar, membabitkan satu rangkaian yang besar. Tapi sebenarnya hanya untuk mengaburi mata pandangan defendant yang pertama itu. Terima kasih banyak Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, pengarah Jawi kan sudi bersama kita. Segak selepas ni ke office saya percaya. Okey, ke office betul. Jangan ke mana-mana yang lain pula ya. Lepas ni saya boleh menerima anda ke office saya. Betul. Tapi kau urusan nikah ya.